مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Yang saya muliakan, lagi saya hormati Tuan Pengerusi Surau Ubudiyah. Seterusnya yang menjemput saya Al-Fadhil Tuan Haji Muhammad Asyadi dan juga para ahli jawatan kuasa Surau Ubudiyah, para imam, para bilal, para tok siap, para tok guru, para alim ulama, para asatizah. Tuan-tuan, ayah-ayah muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya nak buat selama-lamanya marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan rahmatnya dapatlah selesai kita menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Dan tuan-tuan, Allah pilih kita ini sementara kita tunggunya masuk waktu syuruk lah. Lebih kuranglah setengah jam hingga 40 minit ini. Kita akan mendengar sedikit sebanyak perkongsian berkaitan ilmu secara umumnya menggunakan kitab 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan. Tuan-tuan, saya kira kitab ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai satu cara kita nak hidup ini berdasarkan apa. Sebab kita perlukan example, tuan-tuan. Example. Yang ini apa? Contoh ikutan kita. Bila mana pada hari ini ramai orang yang buat suatu perkara dia pun tak tahu dia buat sebab apa. Dia buat hanya menurut hawa nafsu saja. Maka itu boleh menjadi suatu fitnah ataupun kita kata balak lah kepada ke atas orang yang melakukan tersebut. Bila mana kita buat ini ikut sunnah Rasulullah, bermakna kita dah buat yang terbaik. Cuma bergantung pada diri kita masing-masing, insya-Allah, tuan-tuan. Apapun saya kira sebagai permulaan lah. Orang kata ni tak kenal ni maka tak payah cinta, tuan-tuan. Tak kenal ni maka tak tahu. Jadi kalau nak tahu ni kena perkenalkan sedikit lah. Jadi nama saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Ibrahim dari Paya Jaras, Sungai Buloh. Tuan-tuan mungkin rasa terkejut sikit macam jauh sangat. Tapi sebenarnya tuan-tuan, saya biasa berkuliah di Bangi di Kajang. Lagi jauh. Jadi kalau nak bandingkan dengan Ampang ni, macam dekat dengan rumah je lah. Sebab dah biasa pergi jauh, jadi yang kira 30 km ni macam dekat. Tapi kalau biasa duduk dekat, nak pergi Ampang ni 30 km pun rasa macam jauh. Itulah kita, tuan-tuan. Bila mana kita dah biasa buat satu perkara itu jadi satu norma baru, kita akan biasa buat. Tapi bila mana kita tambah satu benda itu, walaupun bagi orang lain itu biasa, tapi bagi kita akan rasa susah. Itulah hakikat kita sebagai manusia yang sangat lemah. Dan juga tuan-tuan, saya merupakan lepasan tahfiz yang sempat menghafaz 5 juzuk. Memandangkan saya mengambil tahfiz itu secara sambilan. Alhamdulillah lah, mohon ayah-ayah doakan agar saya dapat menambahkan lagi hafazan saya dalam proses lagi ni, tuan-tuan, insya-Allah. Dan juga kini berkhidmat sebagai guru kafa, mengajar di SRA dan juga sebagai imam 3 di Masjid Al-Huda, Kampung Paya Jaras, dan juga imam 1 di Surau Manbaul Huda, Bukit Rahman Putra. Tak tahulah tuan-tuan, kedua-dua tu nama Huda. Koklah ada petunjuk dari Allah agaknya. Nak dapat isteri pun nama Huda ke apa tak tahu, tuan-tuan. Doa yang baik-baiklah, insya-Allah.
Dan juga kini menyambung pengajian saya di peringkat ijazah mengambil jurusan syariah di UKM secara jarak jauh lah. Jadi sebab itulah saya dapat kuliah tu pada awal pun banyaknya di Bangi. Sebab waktu tu waktu permulaan saya masuk di UKM, jadi mereka panggil saya di sana dululah. Dan alhamdulillah dah lebih kurang setahun juga tuan-tuan saya buat macam ni lah. Berulang alik dari Paijaras ke Bangi, satunya kuliah, yang keduanya untuk saya belajar ambil sambung ijazah itu tuan-tuan. Baik tuan-tuan, saya kira itu sahajalah sebagai ta'aruf. Kalau tuan-tuan nak tahu lebih boleh je. Tuan-tuan ajaklah saya ngetih ke ngopi ke. Dengan syarat tuan-tuan tolong bayar, saya tolong makan. Kalau macam tu tak ada masalah tuan-tuan. Bila-bila masa on call saya datang insya-Allah. Baik tuan-tuan, insya-Allah kita akan tengoklah sebagai mukadimah kita pada pagi ini menggunakan kitab 100 Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan. Tuan-tuan kalau yang bawa handphone tu kalau kata nak apa snap, kita nak tangkap gambar ke apa, nak capture, amatlah dia alu-alukan. Sebab apa sekarang ni semua hujung jari tuan-tuan. Nak buat dosa pun hujung jari, nak buat pahala pun hujung jari juga. Jadi bergantung pada kita lah nak jadikan dosa ke jadikan pahala. Jadi mudah-mudahanlah kalau kata tuan-tuan mungkin terlupa ke apa, tuan-tuan boleh tangkap, simpan sebagai satu ingatan nota kepada kita untuk kita beramal kelak. InsyaAllah. Kita akan tengok daripada mukadimah tuan-tuan. Kitab ini mukadimah dia penulis meletakkan 14 muka surat. Jadi saya kira kalau nak ambil semua tu pun kita tak sempat pula tuan-tuan. Saya ambil satu saja hadis yang sahih daripada kalam ataupun kata-kata penulis dalam mukadimah itu. Beliau memuatkan satu hadis yang sahih daripada riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim daripada Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih," atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna dia barang siapa yang menunjukkan sesuatu kebaikan maka baginya mendapat pahala sama seperti yang melakukannya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim nombor 1893. Tuan-tuan, ini menjadi satu mukadimah sebab apa? Sebagai motivasi kepada kita lah. Bila mana kita dengar satu ilmu tuan-tuan, khususnya sunnah ni lah. Jadi kita amal untuk diri kita. Dalam masa yang sama, usaha juga tuan-tuan nak sampaikan kepada orang lain. Tak semestinya dengan cara formal. Dengan cara kita kena duduk kat depan ke, kena sediakan meja ke, baru kita bercakap. Tidak tuan-tuan. Ini secara formal. Adapun tidak formal, waktu bila kita duduk kat restoran ke, kita duduk ajak sahabat kita sarapan dan sebagainya. Ataupun kita kat office kita, kita di rumah bersama dengan isteri anak-anak kita ni. Jadi sambil-sambil kita duduk borak cerita tuan-tuan, masukkan sekali lah ilmu-ilmu yang kita belajar. Yang ni sebagai satu cara kita mengajak orang lain dan kita mengajarkan kepada orang lain. Tuan-tuan, itu sebaik-baik cara. Tapi sekarang ni payah kita nak jumpa orang macam ni. Sebab apa? Dia terlalu syok sangat dengan dunia. Sampaikan ilmu yang dia belajar itu dia tidak manfaatkan tuan-tuan. Sebaik-baiknya ilmu ini ialah ilmu yang dimanfaatkan. Yang ni dengan cara satu amal ataupun kita sebarkan kepada orang supaya jadi amalan dia tuan-tuan. Jadi bila mana dia buat, kita pun akan dapat pahala sama seperti yang melakukan. Kita buat kita dapat pahala. Sampaikan kepada 10 orang katakan. Yang buat tu 5 orang. Maka yang sampaikan itu, bila mana 5 orang tu buat, maka 5 orang punya pahala pun tuan-tuan kita dapat sekali. Itu baru sekali. Tuan-tuan kalau bayangkan berkali-kali, selalu, setiap hari tuan-tuan, jadi sangat banyaklah pahala ataupun sebagai saham akhirat kita bila mana kita sampaikan kepada orang lain. Mudah-mudahan jadi sebagai satu motivasi tuan-tuan kepada kita. Suntikan untuk kita sentiasa menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Khususnya kaum kerabat kita lah yang terdekat dahulu. Jadi ini mukadimahnya tuan-tuan. Kita masuk terus bab yang pertama. Memandangkan ini sebagai jemputan. Jadi tuan-tuan setelah saya berbincanglah dengan Tuan Haji Muhammad Asyadi, saya akan bawakan secara rawak, secara rambang antara sunnah-sunnah yang dikira sebagai penting tuan-tuan. Kitab dia ni macam ni lah.
Tuan-tuan kalau nak beli ke boleh tengok di online tuan-tuan. Di kedai-kedai buku ni susah sikit nak jumpa. Di online tu memang ada lagi tuan-tuan, masih lagi dijual, harganya pun tak mahal. RM20 sahaja. Tuan-tuan kalau kata nak beli, tuan-tuan boleh tengoklah insya-Allah. Jadi tengok tuan-tuan, yang bab pertama saya ambil secara rawak lah. Kitab ini ada 18 bab. Saya ambil secara random, secara campur. Kita tengok bab yang pertama, sunnah yang berkaitan, sunnah pilihan yang berkaitan tentang siwak. Kita tengok apa dia hadis yang pertama. Sunnah pertama iaitu kata pengarang qala al-muallifah rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumiha fi darain insyaallah amin. Kata pengarang kitab sebagai sunnah yang pertamanya, saya meletakkan bahawa amalan bersiwak. Beliau meletakkan hadis juga tuan-tuan. Ni hadis daripada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tidur kecuali siwak berada di sisinya. Jika baginda bangun, baginda memulakan dengan bersiwak. Tuan-tuan, ini hadis yang sahih tuan-tuan. Seperti mana kita biasa dengar Nabi kata apa? Laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli waqtin solah. Dalam riwayat yang lain sebut laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli waqtin wudu. Jikalaulah tidak menyusahkan kepada umatku, nescaya aku akan memerintahkan mereka supaya bersiwak setiap kali waktu nak solat. Bersiwak setiap kali waktu nak wudu. Tuan-tuan, betapa besarnya ganjaran kepada orang yang bersiwak. Tapi pada hari ini tuan-tuan, susah kita nak jumpa orang-orang yang bersiwak ni. Susah kita nak jumpa orang-orang yang bersugi. Sebab kalau kita sebut siwak tuan-tuan, kata ulama, bila mana kita guna berus gigi pun, kita niat sebagai siwak, tetap dikira sebagai amalan bersiwak. Cuma nak khusus kat sini, gunakan kayu sugi. Itu yang jadi satu amalan yang agak rare, jarang kita nak jumpa, kita lazimkan dalam diri kita tuan-tuan. Jadi ini hadis yang pertama. Kita tengok lagi hadis yang kedua tuan-tuan, tetap lagi amalan bersiwak. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bangun malam, baginda membersihkan mulutnya dengan siwak. Bangun malam tuan-tuan, bukan bangun tidur balik. Tu kita. Bangun tengok handphone, tak ada mesej penting, tidur balik. Ataupun bangun pergi tandas, betul tidur balik. Tu kita tuan-tuan. Tapi Nabi tak, bila bangun malam ni bermakna Nabi nak mendirikan malam tersebut, menghidupkan malam tersebut. Yakni apa? Qiyamul Lail lah. Sebab apa tuan-tuan? Antara kewajipan para anbiya, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan Qiyamul Lail, kewajipan kepada mereka. Yakni kepada kita sunat muakkadah, sangat-sangatlah dituntut. Tapi nak kata tuan-tuan, Nabi bangun malam, Nabi mulakan dengan bersiwak. Nak tunjuk apa? Betapa pentingnya siwak ini. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, ni daripada Abu Musa al-Ash'ari. Beliau kata apa? Aku pernah bertemu dengan Nabi SAW semasa baginda sedang bersiwak dengan siwak basah. Hujung siwak itu berada di lidahnya dan baginda menyebutkan kerana kesakitan, seolah-olah ingin muntah. Tuan-tuan, nak tekan kat sini apa dia? Cara kita nak bersiwak ataupun cara kita nak menggosok gigi tuan-tuan. Iaitu apa? Dengan cara kita menghilangkan lendir di bahagian lidah kita, dan kalau boleh masukkan ke dalam sikitlah berus ataupun kayu sugi itu, sampaikan kita rasa seolah-olah macam nak muntah. Tak payah pula sampai duk muntah tuan-tuan, keluar pula kita punya makanan semua ni, baru makan, baru kita makan betul keluar balik. Jangan macam tu lah. Dia sekadar orang kata macam nak muntah. Dan sebaik-baiknya tuan-tuan, bersugi ni sebelum kita makan. Ni kalau selepas makan tu, makanan pun tak masuk lagi tuan-tuan, ataupun tak cerna lagi. Jadi bila kita buat macam tu, memang keluar lah tuan-tuan. Bukan keluar air liur dengan kita punya ubat gigi je. Keluar sekali dengan makanan minuman kita tuan-tuan. Macam-macam nanti boleh bau. Jadi sebaik-baiknya sebelum kita makan minum kita bersugi. Dan juga pastikan kita hilangkan lendir di bahagian lidah tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Diceritakanlah bahawa seorang jemaah lah di tempat saya berkuliah tuan-tuan, iaitu di Masjid Al-Ma'muriyah, Petaling Jaya, di mana seorang jemaah di sana
lepas saya berkuliah tuan-tuan, dia kata apa, dia jumpa saya, dia kata, ustaz, betul lah ustaz, bila mana hilangkan lendir ataupun kita bersihkan lidah kita ini, maka ia akan memfasihkan bicara kita. Sebab apa? Anak dia tuan-tuan, sebelum ini, yakni dululah, lebih kurang 20 tahun yang lalu lah, anak dia seorang yang gagah. Bila dia bercakap itu tidak lancar. Kemudian apa yang dia buat, dia sentiasalah membersihkan di bahagian lidah. Padahal waktu tu tak tahulah tuan-tuan dia tahu ke tidak, cuma dia kata dengan saya betul benda tu. Sebab apa? Sekarang ni anak dia umur 30-an, bekerja sebagai seorang pegawai, di mana dah tak ada dah masalah gagap dalam diri dia. Tuan-tuan, antara kelebihan bila mana kita buat sesuatu itu ikut sunnah. Bila mana kita buat ikut sunnah tuan-tuan, mesti ada fadilat hikmah dia yang besar. Satu, kalau kita tak nampak secara zahir realitinya, kita akan dapat rasanya di akhirat nanti tuan-tuan. Iaitu apa? Kita akan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu caranya ialah dengan cara kita berselawat ataupun dengan cara kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini hadis yang ketiga. Kita tengok 5 keadaan sunat menurut Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Kata Imam Nawawi ada 5 keadaan sunat bersiwak, iaitu yang pertama solat, yang keduanya wuduk, berdasarkan hadis Nabi tadi itulah. Kemudian yang ketiga membaca Al-Quran. Tuan-tuan, sebaik-baiknya kita sebelum baca Quran, kita bersiwak tuan-tuan. Tak payah lama-lama lah, paling kurang 5 saat pun dah cukup dah. Paling kurang lah. Sekadar ambil sunnah tuan-tuan. Jangan tinggalkan terus. Sekadar kita ambil sunnah. Kemudian yang keempat, bangun tidur. Ini pun berdasarkan hadis Nabi tadi. Di mana Nabi bangun, Nabi akan mula dengan siwak. Dan yang kelima, mulut kita berbau tuan-tuan. Jadi kata Imam Nawawi, antara waktu mulut kita berbau ialah waktu bila mana kita berpuasa. Jadi tuan-tuan, bila mana katalah mulut kita ni berbau, tuan-tuan cek sendirilah, jangan pergi tiup dengan kawan pula. Nanti dia pengsan nanti tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan rasa macam ada mulut ni berbau, maka boleh buat, bolehlah amalkan siwak ini. Yakni kita bersugi tuan-tuan. Sebab apa? Ini keadaan bila mana kita sebut sunatnya bersiwak dalam kehidupan kita ini. Baik, kita tengok sunnah yang kedua. Cara penggunaan siwak. Pertamanya, kayu siwak ini sentiasa dibersihkan dan dicuci. Yang kedua, kayunya tidak terlalu kering dan terlalu basah. Mudah kata tuan-tuan, bila kita nak guna, baru kita basahkan di bahagian berus itu. Jangan pula kita duk rendam dalam air ke. Lepas tu kemudian bila mana kita nak bersugi itu tuan-tuan, maka dah jadi basah dah tu. Basah yang teramat lah, boleh kata orang kata dah menyerap air dah tuan-tuan, kayu tu. Kemudian macam dah rasa lembik dah. Bila mana kata tuan-tuan, bila mana dia dah bersugi semua, bila dia simpan itu, maka kita khawatir kayu tadi itu yang basah kuyuk itu boleh menyebabkan berkulat. Sebaik-baiknya kita dah pakai tuan-tuan, kita keringkan. Yakni kita basahkan tu di bahagian dia punya berus sahaja. Bahagian yang kita nak memberus gigi saja tuan-tuan. Kemudian yang bahagian lain tak payah basahkan. Dan sebaik-baiknya bila kita dah guna, kita keringkan dia supaya tidak berkulat kayu tersebut tuan-tuan. Saya beli tuan-tuan 3 tahun lepas, sampai sekarang tak habis-habis lagi. Sebab apa? Sebab dia tahan lama. Kalau kita pandai guna, kita potong mu sikit-sikit tuan-tuan, kita pandailah nak menggunakan kayu tersebut, maka kita dapat guna buat tempoh yang lama. Ini tapi kalau kita potong banyak-banyak tuan-tuan, kita tak jaga dengan elok bagi dia berkulat, maka memang cepat habislah. Tuan-tuan, saya tak bawa kayu suri tuan-tuan. Saya dah tempah dalam online, ingat nak bawa sebagai hadiah lah ke mana-mana tempat saya berkuliah, tapi tak sampai lagi tuan-tuan. Tak ada rezeki lah. Apa pun tuan-tuan, sama-sama lah kita cuba berazam, cuba kita carilah. Kalau kata tak ada lah tuan-tuan, cuba kita cari kayu sugi di mana-mana kedai. Biasanya kedai-kedai Islam lah. Di mana mereka jual kayu sugi ini tak mahal tuan-tuan. Saya kira mungkin RM2 lah kot sebatang tu. Ataupun mungkin dapat lagi murah kot. Kita beli tuan-tuan, kita cuba amal. Cuba kita kata istiqamah lah. Bila mana kita nak mulakan ini,
Kita mula dengan cara bila mana kita nak solat, tuan-tuan. Sekurang-kurangnya. Lama-lama kalau dah biasa, tuan-tuan amalkanlah setiap orang kata setiap aktiviti kita guna bersugi. Kita nak berwuduk, kita sugi, baca Quran, bangun tidur, ataupun kita nak bila mana orang kata nak mulut kita berbau. Tuan-tuan, tuan-tuan yang di hadapan ini antara kelebihan, tuan-tuan boleh bacalah. Antara kelebihan menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Dan juga ini, tuan-tuan, antara kelebihan bila mana kita bersiwak. Dan juga, tuan-tuan, jangan kita gunakan kayu kering kita bersiwak, tuan-tuan. Sebab apa? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahawa kayu kering ini boleh menyebabkan gigi kita ni, lapisan gigi kita ni semakin haus. Yakni semakin menipis lah. Jadi menyebabkan boleh gigi kita berlubang, tuan-tuan. Jadi sebab itu kita kena pandai buat satu benda. Jangan kita kata ikut sunnah tapi tak buat dengan cara yang betul. Jadi tak kena juga, tuan-tuan. Jadi sama-samalah kita buat dengan cara yang betul. Tuan-tuan, ini sunnah yang kedua. Sunnah yang ketiga masih lagi bersiwak, iaitu bila mana Nabi masuk ke dalam rumah, Nabi akan bersiwak, tuan-tuan. Ni hadis dia. Bila mana kata Nabi nak masuk rumah, apa yang Nabi buat dulu? Nabi akan bersiwak. Tuan-tuan, secara kesimpulan kita nak kata kat sini, amalkanlah bersiwak di mana sahaja, apa ketika sahaja, tuan-tuan. Sebaik-baiknya kita mula sebagai permulaan lah, kita biasakan waktu nak solat. Tuan-tuan nak solat, pastikanlah kita dalam keadaan bersiwak. Kalau katalah tuan-tuan kata bau ke, pernah tuan-tuan seorang jemaah komplain lah, dia kata bau lah, ustaz saya tak suka dengan bau ni, tak selesa dengan bau ni. Tuan-tuan tak ada masalah, tak payah buat lama-lama. Dia pergi gosok sampai 2-3 minit, 10 minit, tuan-tuan. Itu bukan dah orang kata bersugi dah tu. Itu namanya proses nak melubangkan gigi. Jadi tuan-tuan tak payah buat lama-lama. Kalau kata tak biasa, cukup sekadar ambil sunnah. Paling tidak pun 5 saat ke 10 saat ke. Yang penting kita ambil sunnah itu, dan jangan tinggalkan terus. Tuan-tuan, itu sekurang-kurangnya lah. Baik, ini sunnah yang berkaitan bab pertama, iaitu bersiwak. Kita tengok bab yang kedua. Sunnah pilihan berkaitan tentang solat. Saya kira mungkin kita dah tahu, tuan-tuan, cuma sebagai peringatan lah. Iaitu apa? Kata pengarang, meletakkan tapak tangan pada lutut ketika tasyahud akhir. Tuan-tuan, ini kita nak sebagai peringatan. Yang ni apa? Ni hadis dia, tuan-tuan. Saya tak bacalah hadis dia, tuan-tuan boleh tengok di hadapan. Di mana saya ceritakan kaifiat dia. Bila mana biasanya, tuan-tuan, kita nak duduk tahiyat akhir, ataupun kita nak duduk tahiyat awal. Kata Imam Nawawi, dua-dua kita boleh pakai ni. Biasa kita letak tangan kiri kita di atas peha kita. Tuan-tuan, itu biasa. Tapi nak kata kat sini, sunnahnya kita memegang tangan kiri kita tu, kita memegang di bahagian lutut. Yakni kita genggam lah, tuan-tuan. Tangan kiri kita itu kita genggam di bahagian lutut kita. Biasa kita letak atas peha, tak ada masalah, tuan-tuan. Cuma nak kata sebaik-baik cara kita ikut sunnah, Nabi akan genggam di bahagian lutut. Antara hikmah, kata Imam Nawawi, supaya mengelakkan kita ini daripada bermain-main ataupun kata tidak fokus. Jadi nak bagi fokus ini, kita pegang, kita genggam baik-baik. Tuan-tuan, sebagai satu cara kita nak fokus, tumpukan perhatian dalam solat kita. Itu yang pertama, tangan kiri, tuan-tuan. Tangan kanan kita, ini pun biasa kita buat. Cuma ada setengah orang dia buat dengan cara yang kurang tepat. Yang ni apa? Mengikut hadis ini, tuan-tuan, kita genggamlah tangan kita ni. Cuma nak kata ibu jari kita ni, setengah orang dia letakkan di bahagian dalam. Ada orang yang memang dia tak genggam, tuan-tuan, dia letak macam ni saja. Katakanlah, tuan-tuan, ni kita kita punya peha ni, dia letak macam ni, tuan-tuan. Jadi tak ada masalah nak kata ni. Cuma sebaik-baik cara kita ikut sunnah. Yang ni apa? Kalau ikut sunnah, Nabi genggam tangan, kemudian ibu jari ini akan sampai ke jari hantu ataupun jari tengah, tuan-tuan. Yang ni tak kisahlah letak bawah ke, letak atas ke, cuma nak kata sentuh. Ibu jari ini sentuh di bahagian jari tengah. Biasa ada orang yang buat masukkan dalam. Tak salah. Cuma kurang tepat lah. Kalau ikut sunnah, Nabi letakkan ibu jari di jari tengah.
Dan jari telunjuk macam biasa tuan-tuan. Yakni terkeluarlah, kita letak macam ni, bila mana sebut syahadah kita angkat jari kita. Ini macam biasa, cuma saya nak tekankan di bahagian ibu jari ini pastikan bersentuhan dengan jari tengah kita. Kalau kata tak biasa, tak apa tuan-tuan, biasakan. Memang dia akan makan masa. Sebab benda yang tak biasa memang kita akan kata mujahadah lah sikit, bersungguh-sungguh lah sikit. Lama kelamaan paling kurang saya kira seminggu tuan-tuan, kalau dah biasa buat, insya-Allah kita boleh biasakan. Jadi permulaan kita kena cubalah kata ingat-ingat, cuba kita paksa-paksa sikit. Lama-lama kita akan ikut tuan-tuan. Ini terbaik-baik cara mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang keempat. Kita tengok dalam bab ketiga, sunnah pilihan berkaitan tentang Jumaat. Iaitu apa? Kita tengok sunnah yang kelima. Kata pengarang, orang yang mengantuk disunnahkan berpindah tempat. Yakni apa? Ketika mendengar khutbah Jumaat. Ini pun hadis yang sahih tuan-tuan daripada Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Jika salah seorang di antara kamu mengantuk ketika hari Jumaat, hendaklah berpindah daripada tempat duduknya. Bermakna apa? Sunnahnya kat sini, bila mana kita mengantuk tuan-tuan, sebaik-baiknya kita cuba berpindah tempat. Sebagai apa? Sebagai satu cara kita nak tumpukan perhatian dalam khutbah. Tapi ni tak tuan-tuan, setengah orang lah, bukan tuan-tuan lah, orang luar sana lah. Setengah-setengah orang ni, bila mana dia dah tahu dia dalam keadaan penat, lesu, letih, kata mengantuk lah. Tapi dia tak akan lawan tuan-tuan, dia akan layan. Waktu tu lah dia duk cari kat mana-mana lah. Tiang ke contoh tuan-tuan, bukan tuan-tuan lah, orang luar sana lah. Waktu tu lah dia akan cuba nak melelapkan mata dia dengan penuh khusyuk. Tuan-tuan. Mungkin dia nak dengar dengan khusyuk, tapi dia nak tidur dengan khusyuk. Tu setengah orang lah. Di mana ini cara yang memang salah lah. Sepatutnya kita kena lawan tuan-tuan. Contoh kita tahu diri kita ni selalu buat dosa. Sudah tentulah kita ada aib kita masing-masing. Kelemahan kita, yang mana kita pun sedar kita sedang buat dosa tu. Di mana sepatutnya kita sebagai seorang hamba Allah, kita kena mengambil langkah, kita nak cegah tuan-tuan. Yang ni kita nak lawan benda tu, kita nak kena buat apa? Apakah langkah? Tuan-tuan, kita kena cari benda tu. Tapi yang berlaku pada hari ini, orang tidak melawan, dia melayan. Orang tak lawan nafsu dia tuan-tuan, tapi dia layan nafsu dia. Lagi dia mengasyikkan nafsu dia. Lagi dia memberikan makan kepada nafsu dia. Jadi sebabkan itu, maka susah dia nak keluar daripada kemaksiatan tadi, dosa tadi tuan-tuan. Itu yang berlaku. Jadi termasuklah tuan-tuan bagi kita yang bila mana kita mengantuklah, khususnya dalam bab khutbah Jumaat ini, sunnahnya kita berpindah tempat. Kalau kata ada masa yang lama lagi nak masuk azan, jadi boleh juga kita membasuh muka dan sebagainya tuan-tuan. Tapi sunnahnya kat sini berpindah tempat bila mana kita mengantuk. Ini sunnah yang kelima. Tengok sunnah yang keenam, iaitu apa? Memisahkan antara solat fardu dan solat sunat. Tuan-tuan, ni hadisnya panjang lah, saya hanya ringkaskan sahaja. Nak kata tuan-tuan apa dia? Bila mana kita dah solat fardu, ni khususnya solat Jumaat lah, dan juga kata Imam Nawawi, dan juga solat-solat fardu yang lain. Bila mana kita dah solat fardu, kita nak solat sunat, pastikan tuan-tuan adanya pemisah. Yakni apa? Sebagai suatu perbezaan yang dapat membezakan solat fardu dan juga solat sunat. Sebab ada ulama sebut, bila mana kita sambung terus, tak ada pemisah, maka hukumnya dikira sebagai makruh. Sebab apa? Tidak membezakan fardu dengan sunat. Boleh mengelirukan orang awam yang tidak cukup ilmu dia. Yang ni dia pun pening. Kata contoh tuan-tuan, kita kata solat zuhur 4 rakaat. Tapi dia tengok kita terus dah habis 4 rakaat, terus kita bangun solat sunat. Jadi kalau katalah orang-orang yang dia tengok ataupun dia tak tanya, dia tak tahu hukumnya, dia pun akan ikut tuan-tuan. Biasanya berlaku kepada mu'allaf. Ni berlaku tuan-tuan. Di mana di tempat saya sendiri, di mana seorang hamba Allah ni dikira mu'allaf lah juga, walaupun dah lebih kurang 2 tahun. Tapi sebabnya dia tak ikut perkembangan ataupun orang kata kelas-kelas yang diadakan
menyebabkan dia itu tak berapa nak orang kata pandailah dalam bab-bab solat. Bila mana tuan-tuan, adalah satu waktu itu di mana beliau lepas solat fardu asar, beliau solat sunat tuan-tuan. Padahal tak ada. Jadi kita pun jumpa dengan dia, tertanya, rupa-rupanya dia kata dia lupa. Rupa-rupanya dia kata apa, saya biasa tengok setengah orang ni dia dah solat fardu, dia dah solat, dia terus bangun, dia solat sendiri. Jadi saya pun ikutlah. Tuan-tuan, ni bahaya ni. Orang kata taklid membuta tuli dia ikut tanpa bertanya, tanpa ada ilmu. Tak apa tuan-tuan, dia kira mu'alaf tu tak apalah, kita boleh maafkanlah. Sebab kita faham keadaan dia. Tapi yang berlaku ni, bila mana orang-orang yang ada ilmu sekalipun, dia tidak selidik, dia tidak memastikan amalan tersebut, dia terus ikut. Tuan-tuan, jadi sebab itu kita nak membezakan ibadah fardu dengan sunat, maka disunatkan, dianjurkan kita meletakkan pemisah. Tuan-tuan, pemisah dia apa? Yang ni dalam hadis ini disebutkan, iaitu bila mana kita nak memisahkan dengan cara kita berbicara ataupun kita keluar. Tuan-tuan, di akhir itu, ayat yang terakhir, iaitu apa? Berbicara bermakna kalau lepas solat fardu kita ada wirid, kita baca doa, itu dikira sebagai pemisah. Tak harus tuan-tuan, lepas dah solat itu pergi cakap dengan orang tuan-tuan. Sebelum kita wirid, sebelum kita doa, pergi cakap dengan orang. Bila kita tanya, dia kata, saya belajar suruh suruh cakap dulu. Bukan macam tu tuan-tuan, bukan bercakap dengan sahabat ke dengan orang sebelah. Tapi kita berbicara ni bermakna kita melakukan sesuatu perbuatan yang lain dulu, baru kita solat sunat. Yang ni sebaik-baiknya kita berdoa lah sekurang-kurangnya, ataupun kita wirid dan sebagainya. Kalau kata terdesak nak musafir, kata tuan-tuan, tapi tak nak tinggal solat sunat ni, dia nak cepat, dia tak nak wirid, dia tak nak doa, dia nak terus solat sunat, maka dia boleh gunakan cara yang kedua, iaitu apa? Keluar. Sebaik-baiknya tuan-tuan, kita buat di mana? Di rumah lah solat sunat ni, solat sunat rawatib ini. Kecuali solat-solat sunat yang disyariatkan kita sebagai syiar. Contoh solat sunat istisqa ke, solat sunat solat sunat raya ke. Jadi itu kita buat secara ramai-ramai tuan-tuan. Kita buat secara sebagai syiar Islam lah. Adapun dalam bab solat sunat rawatib ini, sebaik-baiknya kita buat di rumah. Tuan-tuan, tapi kita faham ni lah kalau buat ke rumah ni macam mana. Banyak sangat cabaran tuan-tuan. Dengan gangguan TV-nya, gangguan internetnya, gangguan elektriknya tuan-tuan. Contohlah. Jadi kita nak solat kat rumah pun payah. Tuan-tuan, jadi kita boleh buat macam mana? Kita berganjak ke tempat lain. Yang ni daripada tempat ke depan itu, tempat asal kita solat fardu, kita bergerak ke tempat lain, belakang ke, tepi ke, sebagai satu pemisah, satu pemutus, membezakan ibadah fardu dan juga ibadah sunat. Tuan-tuan, ini yang keenam. Kita tengok sunnah yang ketujuh tuan-tuan secara ringkasnya. Bila mana dalam bab tidur, kita meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan ketika tidur. Tuan-tuan tengoklah hadisnya kat depan ni. Nak kata tuan-tuan apa dia? Cara Nabi tidur kita tahu, mengiring belah kanan. Antara hikmah dia, iaitu bila mana kita tidur di belah kanan, kita mengiring belah kanan tuan-tuan, hikmahnya jantung kita ni tergantung. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahawa bila mana dalam keadaan jantung kita ni tergantung, menyebabkan tidur kita ni tak nyenyak. Yang ni tak lena lah tuan-tuan. Boleh memudahkan kita bangun malam. Itu hikmah dia. Kalau tidur di bahagian kiri, jantung kita dalam keadaan selesa. Yang ni boleh menyebabkan terlajak ataupun terlewat kita nak bangun. Boleh menyebabkan kita tertinggal solat malam ke, ataupun solat fardu pun kita boleh terlewat tuan-tuan. Jadi hikmahnya tidur mengiring belah kanan. Cuma nak tekankan kat sini bahawa cara Nabi tidur, Nabi meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan tuan-tuan. Yakni meletakkan di bahagian pipi lah. Ada yang sebut meletakkan dua tangan di bahagian pipi. Ada yang kata letak tangan kanan sahaja. Yang penting tuan-tuan, meletakkan tangan di bawah pipi kanan. Tuan-tuan, kita boleh amal lah lepas ni. Kalau katalah tuan-tuan, saya biasa tidur ni ustaz, berguling ke sana ke sini, ke sana ke sini.
Tak apa tuan-tuan, tak ada masalah. Sebagai sunnahnya, kita mulakan tidur kita dengan mengiring belah kanan. Tangan kanan kita ini pun di bahagian pipi kanan kita tuan-tuan. Mulakan tidur kita dengan macam tu. Lepas duduk berguling ke, kita pun tidur mati ke, tak apa tuan-tuan, tak ada masalah. Cuma mulakan dengan cara sunnah. Sama dalam bab makan tuan-tuan, kita pun tahu Nabi makan dengan 3 jari. Ada yang kata, ada setengah orang lah, dia kata apa, zaman Nabi boleh lah, dia orang makan roti je, makan makanan yang tak berat, tak banyak. Jadi sesuai makan 3 jari. Tuan-tuan, kita kalau kata nak terus tak buat 3 jari tuan-tuan, rugilah. Kita ambil sunnah tuan-tuan. Kalau kata boleh makan 3 jari sampai habis makanan itu, tak apa, lagi baguslah. Tapi kalau kata tak mampulah, terdesak nak cepat ke, tuan-tuan, kita mulakan dengan 3 jari. Yang ni kita nak mula makan tuan-tuan suapan yang pertama ke, kita mulakan dengan 3 jari, kemudian kita makanlah dengan 5 jari ke, 10 jari ke, tuan-tuan terpulanglah. Yang penting kita mulakan dengan 3 jari. Supaya apa? Kita ambil sunnah. Itu lebih afdal, lebih baik berbanding terus kita tinggalkan sunnah tuan-tuan. Sama dalam bab siwak tadi. Daripada kita kata tak suka langsung kita terus tinggalkan tuan-tuan, lebih baik kita ambil dulu, kita buat sedikit sebagai satu orang kata niat ataupun cara kita mengambil sunnah ini sekadar yang kita perlu tuan-tuan. Itu cara dia lah. Tengok bab kelima tuan-tuan, bab yang terakhir. Iaitu apa? Sunnah ke-8, jangan mencela makanan. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, antara perkataan yang biasa kita gunakan, contoh apa dia? Kita kritik tuan-tuan, kita kata makanan ini terlebih masin sangatlah. Ataupun kita kata minuman ni manis sangat. Kita kritik tuan-tuan, kita cela makanan sebenarnya, kata Imam Nawawi. Tuan-tuan, jadi kita sepelik. Macam mana kita nak bagi tahu? Dan memang benda ni manis, dan memang benda ni masin tuan-tuan. Takkanlah kita nak tipu, kita kata sedap kot. Tak kena juga. Tuan-tuan, ada cara dia. Yang ni apa? Kalau kata contohlah, kita kata makanan itu masin sangat. Kita jumpa dengan orang yang masak makanan itu, cakap dengan tuan-tuan apa dia? Lain kali bila nak masak ini, pastikan garam itu kurang. Ataupun kita kata minuman manis tuan-tuan, terlebih manis sangat ni. Adalah kita ni pun ada diabetes tuan-tuan. Ni tambah pula lah dengan manis-manisan itu, nak cepatkan ajal maut kita ke? Contohlah. Tuan-tuan, jadi kalau kata manis sangat, jumpa dengan orang yang bancuh air tadi tu, tuan-tuan cakap dengan dia, lain kali kalau nak bancuh air ni, pastikan gula itu kurang sikit. Tuan-tuan, cukup macam tu. Jadi orang yang dengar pun dah faham. Dan dia pun tahu, okey, aku silap. Aku kena betulkan. Berbeza kalau kita kritik tuan-tuan, kita kata apa makanan ni masin sangat, apa yang kau masuk ni. Jadi orang yang dengar pun rasa macam down. Rasa macam dia bersalah. Rasa macam dia tu macam hilang motivasi dia nak buat lagi. Bila mana kita kritik seseorang tuan-tuan. Sebab itu kita boleh tegur. Kita nasihat kepada orang lain boleh tuan-tuan, tapi dengan cara yang betul. Contohnya tuan-tuan, saya bagi contoh lah. Andai katalah anak kita, cucu kita datang balik rumah, dibawa keputusan. Kita tengok semuanya merah. Kita pun pergi kritik tuan-tuan. Kita cakap dengan dia lah. Kita kata, kenapa kau semua ni merah ni? Kenapa kau ni bodoh sangat, jahil sangat, kawan-kawan kau semua dapat terbaik. Kenapa kau ni asyik bawa balik dia mesti merah? Tuan-tuan, yang dengar tu pun dia rasa apa? Dia rasa macam bersalah. Dia rasa macam dia tu terlalu jahil sangat, tak boleh nak ubah dah. Memang dia macam tu lah tuan-tuan. Bermakna apa? Motivasi dia, emosi dia terganggu. Tapi bila mana kita bagi dia semangat, kita kata dengan dia apa? Adik, tak apa. Lepas ni ada lagi peperiksaan, tak terlambat lagi, adik usaha lagi. Buat lagi yang terbaik. Banyakkan lagi baca, hafal. Banyakkan lagi mengulang kaji, jumpa guru, tanya. Cuba lagi adik, jangan putus asa. Ayah anak lepas ni adik bawa keputusan mesti tak ada merah dah. Tuan-tuan, sudah tentu yang dengar anak tadi tu, dia akan rasa motivasi. Walaupun memang dia susah tuan-tuan nak belajar, katakanlah. Memang dia jenis yang agak lambat sikit ke, tapi yang penting kat sini, emosi dia stabil, tak terganggu tuan-tuan. Samalah konsep dia dalam bab makanan. Tuan-tuan, jangan kita cela makanan tuan-tuan. Kita boleh kata,
Kita boleh cakap dengan orang, makanan ini kurang manis ke apa semua, cuma sampaikan dengan cara yang betul. Yang ini bukan kritik tuan-tuan, tapi kita kata kita nak membetulkan kesalahan dia ataupun kekurangan dia tuan-tuan. Itu yang sunnah ke-8. Sunnah yang ke-9 secara ringkasnya, membersihkan makanan terjatuh lalu memakannya. Tuan-tuan, bila mana kita punya makanan dan terjatuh ke ataupun kita kata dah terkena najis ke tuan-tuan, cuba dulu bersihkan. Cuba dulu cuci tuan-tuan. Kalau memang tak boleh, maka kita cari apa? Cari haiwan. Kita bagi dia makan tuan-tuan. Kalau kata dia pun tak makan juga, barulah kita dibenarkan membuang tuan-tuan, membuang makanan tersebut ke dalam tong sampah. Selagi mana kita boleh makan. Yang ni apa, kalau kata tuan-tuan jatuh di atas meja je, jangan kita buang tuan-tuan. Contohlah kita kata yang roti ke ataupun nasi kita ke, jatuh atas meja, tengok tak kotor pun meja tu. Kita ambil nasi pun tak kotor juga tuan-tuan, maka kita boleh makan lagi. Sebaik-baiknya kita makan balik. Kalau kata kita boleh cuci tuan-tuan, kita cuci dulu. Jangan kita terus membazir makan tuan-tuan. Itu sunnah yang ke-9. Dan yang terakhir, iaitu apa? Bernafas di luar bekas masa kita minum. Tuan-tuan, cara kita nak minum iaitu apa? Kita ambil dulu nafas. Kemudian kita minum tanpa bernafas. Kemudian bila kita nak bernafas, pastikan di luar bekas minuman tadi. Setengah orang ni suka minum tuan-tuan, orang kata apa, non-stop. Dia minum terus. Kadang-kadang dia minum terus itu, dia bernafas dalam bekas tuan-tuan. Antara hikmah dia, kata doktor tuan-tuan, ini pendapat doktor lah. Yang ni apa, bila mana karbon dioksida tuan-tuan, dia keluar daripada badan kita ini, dicampur dengan oksigen, boleh menyebabkan tindak balas kimia yang kurang baik. Itu antara hikmah dia. Jadi cara Nabi minum air, Nabi akan bernafas di luar bekas. Yang ni minum itu tanpa kita bernafas di dalam bekas tuan-tuan. Sebab apa? Itulah cara sunnahnya dan itulah cara terbaik bila mana kita nak minum air kita tuan-tuan. Tuan-tuan, saya kira cukup sekadar itulah memandangkan tuan-tuan duk tengok jam, duk tengok saya, duk tengok jam tu tengok saya tu, saya dah faham dah lah tuan-tuan bagi signal lah. Cukup sekadar ini. Mudah-mudahan tuan-tuan kalau kata ada rezeki lagi lah, ada lagi pertemuan tuan-tuan, kita akan jumpa lagi, kita akan sambung pengajian kita. Kita akan bahaskan lagi 90 sunnah yang kita tak sempat bahas pada pagi ini. Dan tuan-tuan, mudah-mudahan ke 10 sunnah yang kita dengar, yang kita belajar, yang kita lihat pada pagi ini, dapatlah kita jadikan sebagai rutin dalam kehidupan harian kita. Mudah-mudahan insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab wa 'ilmuhu wa atam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kesemua ilmu yang telah kami pelajari ini dimudahkan kepada kami untuk kami amalkannya ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.